Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera Ustaz ucapkan kepada semua anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi tahun 4. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinan daripada Allah kita dapat lagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara online pada hari ini. Alhamdulillah. Baik. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, hari Ahad 27 bulan 6 tahun 2021, kelas sirah. Baik. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk untuk tajuk yang baru, iaitu perang Uhud. Okey? Perang Uhud, bukan perang Ahad, perang Uhud. Baik, sebelum ni Ustaz dah tunjukkan satu video bagaimana gambaran keadaan ataupun suasana ketika berlakunya peperangan Uhud. Kan ada kelas yang minggu sebelum ni kan Ustaz ada tunjuk satu video kartun kan. Okey, jadi Ustaz harap kamu dah tengok video tu dan Ustaz harap kamu sudah serba sedikit faham bagaimana kronologi ataupun keadaan ataupun gambaran peristiwa yang berlaku ketika Nabi SAW mengetuai tentera Islam dalam memerangi tentera kafir dalam peperangan Uhud. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar secara detail apakah yang berlaku ketika perang Uhud tu. Bagaimana perang ini boleh berlaku. Jadi kita akan belajar pada hari ini. So, jadi kamu buka buku teks, muka surat sirah, muka surat 11. Okey, kita akan baca sama-sama sebab berlakunya perang Uhud. Jom kita tengok. Baik, nombor 1. Setelah kalah dalam perang Badar, kaum musyrikin berazam untuk menuntut bela atas kematian pahlawan-pahlawan mereka. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, dalam peperangan yang pertama dalam Islam iaitu perang Badar, tentera kafir musyrikin tewas. Mereka kalah. Jadi, sebab apa mereka ini nak perang lagi? Sebab mereka nak tuntut bela atas kematian pahlawan-pahlawan mereka. Jadi, mereka nak balas dendam terhadap tentera Islam. Kita repeat balik, kita lawan balik untuk peperangan kali yang kedua ini. Baik. Nombor 2. Tambahan pula, mereka takut orang Islam semakin berpengaruh. Ketika itu, orang Islam ini semakin ramai. Ramai orang kafir Quraisy yang mana mereka ini telah memeluk Islam, telah ikut ajaran Nabi SAW. Jadi mereka takut sekali kalau kita tak perang dengan mereka ni, dengan tentera Islam ni, mereka akan jadi kuat. Jadi kita kena perang. Baik. Nombor 3. Maka mereka pun merancang untuk menyerang Madinah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Nabi SAW telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah ataupun dulu lebih dikenali sebagai Yathrib. Okey, dulu Yathrib, sekarang dah ditukar nama sebagai nama Madinah. Jadi mereka rancang untuk serang negara Madinah. Seramai 3,000 orang tentera musyrikin yang lengkap dengan peralatan perang bersedia untuk menyerang Madinah. Sebanyak berapa ramai? 3,000 bala tentera musyrikin yang dia ni dah ready, dah bersiap sedia untuk kita perang. Siapa ketua mereka? Mereka diketuai oleh Abu Sufyan. Okey. Abu Sufyan ni merupakan seorang pembesar dekat negara Mekah suatu ketika dulu. Okey. Dan dia ni orang yang sangat kuat menentang Nabi SAW. Tapi ada cerita dia selepas daripada peristiwa ini dan peristiwa-peristiwa yang mendatang, dia ni masuk Islam. Tak apa, yang tu nanti kita akan belajar. Tapi sebelum dia masuk Islam, dia merupakan ketua kabilah bagi negara Arab Quraisy dan sangat kuat menentang Nabi SAW. Selepas berita kedatangan tentera musyrikin disampaikan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib.
iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, baginda segera bermesyuarat dengan para sahabatnya. Jadi berita kata tentera musyrikin kafir ni on the way, dalam perjalanan nak mai serang Madinah. Berita itu disampaikan oleh siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, merupakan seorang bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu dekat Nabi, kata ni ada 3,000 bala tentera nak mai serang kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil para sahabat, kita bermesyuarat dan kita berbincang. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 1,000 orang. Berapa ramai? 1,000. Okey, 1,000 orang tentera Islam bergerak menuju ke sebuah bukit di sebelah utara Madinah bernama Uhud untuk mempertahankan kota Madinah. Kalau kamu tak pernah tengok bukit Uhud ni, Ustaz tunjuk gambar contoh. Okey, ini adalah ni bukit Uhud ni. Yang belakang ni. Okey, peperangan berlaku di sini. Tak jelas. Kita Ustaz tunjuk satu lagi gambar. Okey, ni contoh bukit Uhud. Peperangan berlaku di sini. Baik, boleh faham? Baik. Ini kalau kamu pergi dekat masih ada lagi bukit ni, masih ada lagi. Baik. Dalam perjalanan ke bukit Uhud, 300 orang tentera Islam telah menarik diri dan berpatah balik apabila dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua golongan munafik. Tentera Islam pada asalnya ada berapa? Ada 1,000. Tapi ketika dalam perjalanan nak pergi ke bukit Uhud, 300 orang mereka tarik diri. Maksudnya lari. Tak mau join dengan Nabi. Sebab apa? Termakan hasutan daripada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni siapa dia? Dia merupakan ketua orang munafik. Okey, ketua orang munafik dia. Dia berlakon Islam. Dia berlakon, dia kata dia baiklah. Dia kata dia ni selalu ikut Nabi, padahal dia tak beriman pun dengan Nabi. Bahkan dia akan cuba untuk menghapuskan Islam secara halus. Itu Abdullah bin Ubay. Baik. Jadi bila mana 1,000 orang pada asalnya, 300 orang lari, maka tinggal 700 sahaja. 700 orang tentera Islam yang berjaya sampai ke medan jihad. Maksudnya peperangan ini berlaku di antara 3,000 tentera orang kafir Quraisy menentang 700 tentera Islam. Adil tak? Sangat tak adil. 700 sahaja nak lawan dengan 3,000. Bayangkan 3,000 tentera, kita ada sikit. Macam mana nak boleh menang? Okey. Tengok. Sambungan untuk cerita perang Uhud. Strategi peperangan Uhud. Okey, strategi. Rasulullah ni, dia merupakan seorang yang sangat mahir dan merupakan seorang yang intelektual, yang sangat berfikiran ke hadapan. Dalam ilmu perang ni, dia sangat pandai. Nabi SAW. Okay, Ustaz tunjuk satu kronologi. Kronologi maksudnya gambar rajah. Peperangan ini boleh terjadi. Baik. Ini antara gambaran bagaimana peperangan itu terjadi secara ringkas dan padat. Kamu tengok. Tentera Islam berada di sebelah kiri dan tentera Islam berada di sebelah kanan. Maksudnya ada dua-dua belah, tentera kiri pun ada, kanan pun ada. Jadi tentera kafir nak main berdepan dengan 3,000 orang diketuai oleh Abu Sufyan yang Ustaz contoh tadi ni. Kemudian Nabi SAW meletakkan 50 orang tentera pemanah dekat bukit Uhud, ataupun kita panggil sebagai Jabal Ruhman. Sekali kita akan tengok tempat tu macam mana. Okey, ini secara ringkas. Okey. Kamu tengok satu lagi gambar rajah ni. Baik. Okay, kamu tengok ini. Ini secara gambaran yang menunjukkan bagaimana peperangan Uhud itu dia berlaku. Okay, kita tengok. Tentera Islam 700 orang, yang naik kuda 50 orang. Okey, 700 tentera. Dalam 700 orang tentera tu 50 orang naik kuda perang lah. Okey. Siapa panglima perang? Rasulullah SAW, maksudnya ketua. Baik. Pemegang panji Islam. Panji ni apa dia? Bendera.
bendera ni sangat penting dalam peperangan. Okey. Jadi yang pegang 3 orang. Yang pertama daripada kaum Muhajirin, Mus'ab bin Umair. Siapa Muhajirin? Muhajirin ni mereka yang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Itu kita panggil sebagai golongan Muhajirin. Okey. Golongan Ansar. Ansar ni siapa dia? Ansar ni mereka yang memang menetap di Madinah. Mereka tak berhijrah ke mana-mana, mereka ni memang menetap, penduduk asal kota Madinah yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia yang pegang? 2 orang. Yang pertama Usaid bin Hudair dan yang kedua Al-Hubab bin Al-Muzir. Mereka ini yang pegang bendera ataupun panji Islam. Baik. Jadi, kalau kita tengok pula tentera musyrikin, mereka ada 3,000 orang. 3,000 orang. Kemudian, tentera baju besi ada 700 orang. Tentera berkuda ada 200 orang. Yang menaiki kuda. Yang naik unta pula, yang mereka ada unta sebanyak 3,000 ekor. Kemudian, mereka punya tentera panglima perang mereka ialah Abu Sufyan, ketua. Baik. Jadi Rasulullah ni sangat pandai dalam peperangan. Dia letakkan apa? Dia letakkan tentera dekat sini. Ni, nampak ni. Dekat bukit memanah ni. Jadi, siapa dia yang duduk kat situ? Ketua dia ialah Abdullah bin Jabir. Sekali kita akan tengok cerita dia. Abdullah bin Jabir. Sebanyak berapa orang? 50 orang. Jadi, apabila tentera musyrikin kafir ni musyrikin kafir, ini tentera Islam. Mereka nak mai ke depan, mereka ni tentera kafir ni, bila mana mai ke sini, mereka tak boleh nak datang. Sebab apa? Daripada sini, mereka akan dipanah. Nampak tentera bukit ni. Kalau dia duduk tang ni, dia masuk je, kena. Jadi, bijak tak Nabi? Bijak. So, kita akan tengok balik gambar ni. Sebab ada satu lagi yang kamu tak perasan, nanti Ustaz akan cerita. Baik. Jadi, kita stop dulu. Sebab video ni dia ada limit. Jadi, kita akan jumpa pula untuk episod yang kedua, part yang kedua untuk selepas ini. Okey, boleh Sebab ada lagi beberapa minit lagi sebelum video ni akan habis, akan tamat. Kita akan tengok pula untuk strategi peperangan Uhud. Okey, kita jumpa untuk video yang kedua selepas ini. Sekian, terima kasih. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita iklan dulu. Kita iklan dulu.